Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kali ini dapat kita bersama dalam satu majlis ilmu yang mana julung kali dianjurkan oleh kelab mahasiswa program pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana tajuknya ialah nasihat ahli Al-Quran kepada penuntut Al-Quran. Baiklah, tanpa kita tak kenal maka tak cinta, sebaiknya kita mengenali siapa yang akan memberikan perkongsian pada kali ini. Beliau ialah Dr. Sabri bin Muhammad yang mana merupakan kelahiran Terengganu. Beliau juga merupakan lepasan daripada Universiti Al-Azhar dalam bidang qiraat serta qiraat dan ulum Al-Quran. Beliau juga merupakan lepasan Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang qiraat dan tafsir, dan akhir sekali merupakan lepasan Universiti Malaya dalam bidang qiraat. Tanpa melengahkanlah masa, saya menjemput Dr. Sabri Muhammad untuk menyampaikan sedikit sebanyak perkongsian beliau. Dipersilakan. Okay, terima kasih buat saudara Muaz Maidin. Sama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Terima kasih sekali lagi kepada pengurusi pemudah cara program jalsah kita, barisan Kelab Jannah, dan mereka-mereka yang bersama kita pada petang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aktiviti petang pada petang ini mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sebenarnya program jalsah ini di peringkat jabatan, di peringkat pusat kajian Al-Quran dan Sunnah, yang dahulunya Jabatan Pengajian Al-Quran dan Sunnah, sekarang tukar kepada Pusat Kajian Al-Quran dan Sunnah, telah lama diadakan, tapi dia putus. Dia bukan putus sanad seperti putus sanad hadis sudah. Terputus, mungkin tak ada penggerak kan, ataupun tidak ada kesempatan yang boleh diberi ruang untuk meneruskannya. Tapi alhamdulillah, dengan cadangan balik supaya benda ini dihidupkan oleh ketua pusat kita yang baru, Dr. Najah, alhamdulillah kita boleh meneruskan balik program jalsah seperti ini, yang sebelum ini berlaku di dewan-dewan kuliah di fakulti kita lah, dan jemputan itu terbuka seperti mana sekarang lah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika diminta oleh ketua pusat untuk memulakan langkah yang pertama pada sesi jalsah kali ini, secara kebetulannya saya sedang buat satu artikel yang cadangnya
nak dimasukkan dalam mana-mana yang sesuai. Pada mulanya saya tak ada tajuk, tetapi secara spontannya saya berilah tajuk. Mungkin moga-moga dia bermanfaat dan saya sharekan bersama di situ kalau boleh tayangkan. Saya namakan pesan ahli Al-Quran kepada penuntut Al-Quran. Penuntut Al-Quran dia tidak hanya berkisar kepada orang yang mengaji Quran semata-mata lah. Ya? Penuntut Al-Quran di situ bermaksud orang yang belajar bidang Quran itu sendiri, termasuk semua disiplin dalam disiplin pengajian ilmu Islam. Kan? Yang mengaji hadisnya, yang mengaji jurusan syariahnya, jurusan usuluddinnya, dan apa sahajalah yang penting dia ada kaitan dengan ilmu Al-Quran itu ataupun ilmu agama itu sendiri. Dan pesan ahli Al-Quran dia ramai. Ulama-ulama terdahulu, mereka-mereka yang tersohor dalam bidang pengajian Al-Quran ni tak boleh kita nak bilang dengan jari, teramat ramai. Tetapi di sini saya hanya nak memilih satu sahaja dahulu, iaitu kita nak melihat bagaimana Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala melalui sebuah matan ataupun bait-bait syair yang dia namakan dengan Hirzu al-Amani wa Wajhut Tahani. Di permulaan muqaddimah matan tersebut, bagaimana Imam Syatibi mengemukakan beberapa perkara ataupun beberapa pesanan wasiat beliau kepada penuntut Al-Quran secara keseluruhannya yang saya kira amat relevan dan wajar diteladani ataupun ditekuni oleh semua penuntut Al-Quran. Lebih-lebih lagi antum yang sekarang ni berada di peringkat belajar, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang penuntut ilmu, pesanan-pesanan yang bakal dikemukakan nanti daripada Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala dalam matan dia tersebut, yang juga dikenali dengan nama matan Asy-Syatibiyah dalam bahagian muqaddimahnya. InsyaAllah kita sama-sama melihatnya secara santai lah. Dan bicara kita nanti, kita tidaklah akan mensyarah matan tersebut seperti mana yang sepatutnya disyarah sebagai contoh dalam buku syarahan-syarahan matan Syatibi. Tetapi kita hanya akan melihat intipati ataupun kita akan terus fokus kepada pesanan yang telah ditinggalkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam matan-matan tersebut. Baik, dan fokus utama perbincangan kita pada petang ini juga ialah kita akan melihat secara ringkas siapa Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Itu yang pertamanya. Yang kedua, kita akan juga melihat pengenalan secara ringkas matan Hirzu al-Amani wa Wajhut Tahani itu apa dia. Dan akhir sekali, kita akan sama-sama menelusuri mutiara pesanan yang diungkapkan, yang ditinggalkan untuk kita bersama oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Baik. Pertama sekali, Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala dia lahir sekitar tahun 538 Hijrah. Ini dah jauh dah dengan kita kan. Dah jauh. Dan beliau meninggal pada tahun 590 Hijrah. Dan nama beliau yang sebenar ialah, kalau mengikut IC dia kan, nama dia Al-Qasim. Qasim. Orang Kelantan kata Qasim. Nama dia Al-Qasim bin Firruh bin Khalaf bin Ahmad Ar-Ru'aini Asy-Syatibi Al-Andalusi Abu Muhammad. Dan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala ini dilahirkan di Syatibah. Syatibah ini salah tempat yang berada di Andalus yang sekarang dikenali dengan Spanyol. Dan beliau telah meninggal
di Mesir. Saya pernah pergi ketika belajar dulu, pernah sempat pergi tengok kubur dia di atas bukit di Kairah. Kan? Sesiapa yang nak tengok sendiri boleh pergilah ke Mesir selepas COVID selesai nanti, kan. Dan kalau rakan-rakan nak melihat ataupun mendalami biodata Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, antaranya boleh merujuk ke karya yang saya sebut di bawah tu, karangan Imam Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Qastallani dalam kitab dia nama Al-Fathu Al-Mawahibi fi Tarjamati Al-Imam Asy-Syatibi. Ini dia ceritakan sejarah ataupun pengenalan Imam Asy-Syatibi itu daripada awal sampailah ke akhir. Dan salah satu rujukan yang juga bagus dikarang oleh Dr. Ibrahim Al-Jirmi yang diberi nama Al-Imam Asy-Syatibi Sayyidu Al-Qurra. Okay. Semua bahasa Arab belakalah. Dan saya rasa kedua-dua karya yang saya sebutkan itu, bagi mereka yang hendak memperolehinya dalam Google boleh di-download. Diberi dengan free saja. Baik. Perkataan Firuh, nama Imam Asy-Syatibi tadi itu dalam bahasa Latin, ya, dalam bahasa Sepanyol, dan dia bermaksud dalam bahasa Arab Al-Hadid, besi. Nama maknanya Al-Qasim bin Besi lah. Nama dia Al-Qasim bin Besi. Itu nama dia, terjemahan dia lah. Banyak ulama yang menyifatkan Imam Asy-Syatibi dari sudut fizikalnya, dari sudut akhlaknya, dari sudut perangainya. Antaranya Imam Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan banyak penulis menyebut Imam Asy-Syatibi ini dengan hilang lihatan. Itu kita nak sebut buta tu, kita tak rasa macam tak berapa beradab, kan. Kita sebut hilang penglihatan. Kalau entum belajar di Timur Tengah pun, orang yang tak cacat penglihatan, dia tak panggil a'ma, dia panggil kafif ataupun ghairu mubsir, tak nampak mata, kan. Itu disifatkan oleh kebanyakan ulama yang mengatakan dia penglihatan. Namun mereka mengatakan disebabkan kebijaksanaan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, kalau orang yang tak biasa kenal dia, orang tak biasa kenal dia tu siapa, orang tak akan perasan Imam Syatibi ini sebenarnya dia tak nampak. Kan? Kecuali orang yang dah bermain dengan hari-hari dia tu tahulah. Kalau orang tak pernah berjumpa dengan dia, tak kenal dia tu siapa, dia tak akan perasan bahawa Imam Syatibi rahimahullah ini adalah seorang yang cacat penglihatan. Kan? Disebabkan kebijaksanaan. Disebut oleh ulama begitulah. Pun begitu, ada pula yang berpendapat adalah tidak dinafikan bahawa Imam Syatibi dilahirkan dalam keadaan celik. Ada setengah pendapat kata dia mula-mula lahirkan dalam keadaan mata dia nampak celik, namun hilang penglihatan ketika mana usia beliau telah lanjut. Wallahu a'lam lah. Baik, itu secara ringkas latar belakang dia. Aktiviti ilmiah. Imam Asy-Syatibi rahimahullah disebut oleh ulama sebagai seorang imam yang berketerampilan. Okay? Seorang yang pintar, cerdik, alim qiraat, hafiz al-hadis. Kalau entum belajar dalam hadis tu al-hafiz, gelaran al-hafiz dalam hadis tu berapa ratus ribu yang hafal hadisnya. Kan? Faqih dalam mazhab Syafi'i dan pakar bahasa Arab. So kalau kita lihat sejenak di situlah, kan, bagaimana Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala menunjukkan kepada kita secara begitu, dan ini seharusnya menjadi contoh tauladan kepada kita bahawa untuk menguasai ilmu, apatah lagi kita berada di tahap seorang penuntut, kita jangan berpada dengan satu sahaja senjata kita. Kan? Senjata ilmu kita yang bakal kita bawa nanti ke kancah masyarakat seharusnya
mesti ada lebih lah. Kan? Kalau yang berkecimpung dalam bidang tafsir sebagai contoh, janganlah tafsir saja dia tahu, katanya hadis satu pula tahu. Dan begitulah sebaliknya. Kan? Sekurang-kurangnya benda-benda yang besar dalam bukan ilmu bidang kita itu kita tahu. Kan? Jangan hanyalah kita sekadar tumpu tafsir saja, tanya hadis, apa maksud hadis sahih, apa maksud hadis hasan, semua tak tahu. Tak jadilah. Kan? Dan semenjak kecil lagi Imam Syatibi telah membaca qiraat Quraniyah daripada guru dia. Kan? Kalau kita boleh melihat begitu, kalau kita andaikan kepada pendapat yang mengatakan Imam Syatibi itu dilahirkan dalam keadaan Imam Syatibi itu cacat penglihatan, bagaimana Imam Syatibi dalam keadaan susah payah begitu beliau sanggup ke sana dan ke sini demi untuk mendapat seteguk ilmu daripada guru dia. Kan? Kemudahan nak belajar pada waktu itu tak sama dengan kita. Jauh. Kita nak bandingkan dari semua sudut amat jauh. Kan? Nak perolehi sesuatu perkataan ilmu itu bukan secepat sekarang. Kadang-kadang kita picit saja 2-3 patah akan keluar beribu-ribu maklumat di depan kita. Kan? Kalau taip dalam Google nak cari hadis tu, satu patah kita taip, beribu-ribu maklumat berada di depan kita. Tapi adakah ilmu itu, adakah maklumat itu boleh kita sematkan dalam dada kita ataupun tidak? Kan? Dulu dengan kepayahan nak dapat ilmu, kesukaran mereka nak meneruskan proses nak dapat ilmu itu adalah sangat sukar dan melalui ranjau yang cukup mencabar. Lihat saja kepada Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala, di mana beliau akan merantau ke Valencia sekaranglah di Sepanyol itu. Dia baca qiraat dan dia membentangkan hafalan kitab At-Taisir. Kitab At-Taisir ini untuk makluman adalah kitab qiraat 7 yang dihasilkan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani yang meninggal pada tahun 444 Hijrah sebelum munculnya matan Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Sebab sebelum kemunculan matan Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala ini, pembelajaran qiraat itu adalah tidak berpandukan kepada matan. Dia hafal saja. Maka dengan kemunculan Imam Syatibi, dia melihat dan mengambil manfaat daripada kitab At-Taisir itu, dia buat matan Hizzu al-Amani wa Juhutani untuk memudahkan orang belajar qiraat dan barakah dia sampailah ke sekarang ini. Antum pergilah ke mana-mana puncak dunia sekalipun, pelosok dunia, tanah Arab ke, Afrika ke, Malaysia ke, China ke, Indonesia ke, bila belajar qiraat, maka Imam Matan Syatibi rahimahullahu ta'ala akan menjadi salah satu hidangannya. Okey? Itu Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala. Aktiviti pengajaran, Imam Asy-Syatibi dia sebut dia telah mengepalai aktiviti Iqra' dan pengajaran ilmu qiraat di Syatibah dalam tempoh yang cukup panjang. Dikatakan beliau telah mampu berkhutbah sewaktu umur dia masih kecil lagi. Kalau kita kecil-kecil main guli, kan? Main nikah kahwin. Tapi bagaimana Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala dengan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sewaktu umur kecil dia telah mampu naik ke mimbar untuk berkhutbah dan menyampai ilmu kepada khalayak. Dan dari sinilah juga Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala mula mengarang matan Hizzu al-Amani tersebut di tempat kelahiran dia, tetapi matan itu diselesaikan di Mesir. Disebut dalam riwayat begitu. Dia buat mula karang di tempat dia, tapi dia selesaikan dia di Mesir. Di mana disebut selepas beliau menunaikan haji, beliau tidak balik terus ke negeri dia, bahkan dia pergi melencong ke Mesir dan dia duduk lama di Mesir, dan sekali lagi beliau mengepalai ketua Iqra' di kala itu dan pengajaran ilmu qiraat di Masjid Amr al-As selama 8 tahun, dan kemudian beliau berpindah ke Madrasah Al-Fadiliyah sehinggalah ke akhir hayat beliau, dan dikatakan beliau juga pernah
pergi ke Baitul Muqaddis selepas mana Salahuddin Al-Ayyubi membuka balik kota Al-Muqaddis. Baik. Sedikit akhlak dan pujian ulama terhadap Imam Syatibi. Imam Syatibi seorang yang kuat pegangan agama. Khusyuk, tenang, tidak akan bercakap melainkan pada perkara yang berfaedah. Inilah akhlak orang ahli ilmu. Inilah akhlak penuntut ilmu yang sebenarnya. Yang seharusnya kita cubalah sama-sama untuk menjadikannya sebagai tauladan dan idola kita. Di samping idola terbesar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, orang yang sedemikian, ulama yang sebegini rupa, seharusnya juga kita cuba lihat bagaimana kekuatan agama dia, kesungguhan dia dalam memperolehi agama, akhlak yang ditunjukkan. Dan inilah ciri-ciri orang yang menjadi penuntut ilmu yang sebenar demi untuk mendapat barakah ilmu itu berada diperolehi oleh kita. Dengan memiliki ciri-ciri sifat sedemikian, beliau telah muncul sebagai tokoh ilmuwan dan juga seorang tokoh hafazan yang amat hebat di waktu itu. Pernah disebut oleh Ibn Salah, kata dia, tidak pernah ada seorang pun di Mesir di zaman dia tu, yang setanding dengan Imam Asy-Syatibi dalam penguasaan pelbagai ilmu dan lambakan hafazan dia. Ada riwayat mengatakan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala boleh membetulkan kesalahan hadis melalui hafazan dia. Itu. Subhanallah. Quran itu memang bidang dia lah. Dan juga bagaimana juga bidang hadis juga turut dikuasai. Dan seperti saya sebut tadi, inilah contoh, salah satu contoh kepada penuntut ilmu dalam merealisasikan sebagai penuntut ilmu itu untuk mendapat sebanyak mana mungkin ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tadi kita sebut Imam Syatibi meninggal di Qahirah ketika umur dia 52 tahun. Umur 52 tahun ni kalau dikatakan mungkin masih awal juga lagi, tapi itulah sampai tahap umur 52 tahun. Kalau kita kira bagaimana kesempatan masa yang diberikan, kesempatan umur yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanfaatkan semaksimal mungkin. Beliau menjadi seorang tokoh hafazan Quran yang terkenal, tokoh qiraat yang hebat, hafiz hadis yang hebat, menjadi imam, menjadi ketua bagi segala ulama di kala itu, dan beliau sempat melahirkan beberapa karya, antaranya Matan Asy-Syatibi ataupun Matan Hirzu Al-Amani wa Juhud Tahani, dan akhirnya ketika berumur 52 tahun beliau telah dijemput kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey? Dan antara karya ataupun penulisan yang telah ditulis oleh Imam Asy-Syatibi ialah Matan Hirzu Al-Amani wa Juhud Tahani, kita sebut tadi, yang berjumlah 1173 bait syair. Siapa nak hafal lah. Dan di sana ada nama kitab Aqidatul Atrab Al-Asna Al-Maqasid, dan kitab Nazimatul Zuhri fi Addi Ayil Quran, dan qasidah hadis yang telah dinazamkan oleh Imam Ibnu Abdullah Al-Bir dalam kitab At-Tamhid. Okey. Para pelajar yang dikasihi sekalian, saya ada sebut di situlah kan, berdasarkan kepada biodata, aktiviti ilmiah, kemudian akhlak dan pujian ulama, dan perkara-perkara yang berkait dengan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, kita boleh ambil banyak pengajaran. Pertamanya, sebagai penuntut ilmu,
berpegang kepada Al-Quran, bukan orang untuk ilmu sajalah, sesiapa saja, seorang Muslim, apatah lagi kita ni sebagai seorang yang sedang belajar, seorang pelajar. Berpegang kepada Al-Quran adalah perkara yang asasi. Antum fahamlah pegang Quran tu kan? Bukan maksud pegang Quran, cium Quran, belek, Quran tak buat apa-apa, bukan begitu. Ataupun memiliki koleksi Al-Quran, kita banyak program Quran dalam CD kita, dalam komputer kita, banyak, tapi tak buat apa. Jadi berpegang kepada Al-Quran dalam arti kata yang sebenar, dia adalah perkara asasi. Okey? Perkara yang paling utama. Antum tengoklah, antum selaklah dalam sejarah-sejarah, biodata ulama'-ulama' terdahulu, Imam Bukhari ke Imam Muslim ke siapa saja dalam pelbagai ilmu bidang pengajian Islam itu, perkara yang paling pertama sekali yang mereka lakukan ialah Quran. Quran itu berada, dan Quran itu sebagai nurun minallah, cahaya daripada Allah. Bila Quran itu ada dengan dalam kata yang kita ke arah untuk meraih ilmu-ilmu lain. Sebab semua ilmu itu akan berada dalam Quran. Siapalah kita sebagai seorang penuntut ilmu ataupun kita seorang ustaz, saya sendirilah, kalau kita tak ada Quran dan kata yang sebenar dalam jiwa kita, dia kosong sebenarnya, tidak ada apa-apa. Baik, yang kedua, kesungguhan. Tadi dalam biodata ringkas tadi, cuba lihat bagaimana Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala dalam, boleh kita bayangkan dalam serba kedaifan di kala itu, memanglah itu kata zaman itu sesuai zaman dia. Ya, tapi bagaimana kesungguhan dia itu dalam merantau ke pelosok dunia yang ada di kala itu, bersungguh-sungguh untuk mendapat mutiara ilmu. Sebab tu kita sering kali kalau kita cuba kaitkan dengan realiti, pelajar-pelajar kita dululah, bukan entum, orang lain. Kadang-kadang di hujung semester itu 2 minggu terakhir itu ada daripada rakan-rakan kita dahulu baru nak daftar tutorial. Jadi kadang-kadang pula kuliah bermula dah setengah jam baru nak masuk. Kadang-kadang dalam kuliah yang ramai itu dalam ada 200 orang, 300 orang, sebagai contoh subjek PY1252, pengantar qiraat dan hafazan, ustaz pensyarah duduk depan mengajar, dia duduk belakang. Sempat bawa air Coca-Cola lagi. Air Milo lagi minum. Jadi itulah yang saya katakan tadi, kalau kita bandingkan dengan mereka-mereka ulama'-ulama' yang dahulu, dari sudut kesungguhan mereka dengan ilmu itu jauh. Baik, yang ketiga, bekalan ilmu yang pelbagai di kala usia muda. Ya, di kala inilah tenaga masih ada, badan masih sado, akal masih waras, kemudahan kita ada, maka ambillah, kautlah semampu mungkin, sebanyak mungkin ilmu, sebab itulah yang bakal menjadi senjata kita di suatu masa nanti. Yang keempat, berguru dan menghadiri majlis ilmu. Ya. Jangan berguru dengan pocik Google saja. Pocik Google tu ada maklumat, kita boleh ambil. Tapi dalam hal-hal tertentu, kita masih perlu pada guru. Sekarang ni, dalam semester yang kita sedang hadapi sekarang ini, guru tu kita boleh tengok dalam ni lah. Tengok mata saja berkelip-kelip kan. Tapi secara fizikal dia tak boleh berjumpa. So nak buat macam mana? Itu pun dalam kuliah, pelajar ada 30 orang sebagai contohnya, nampak aktif belaka kan? 30 orang tu. So kadang-kadang saya klik, ni Muhammad, Muaz. Apa komentar tentang isu ni? Senyap aja. Tak ke mana pergi, dia tahu. Itu satu cerita pula. Okey? Berguru dan menghadiri majlis ilmu. Lepas tu saya teringat, kalau boleh saya sebut dulu, ada seorang pensyarah subjek Tauhid ketika saya di kuliah Al-Quran di Tonto dahulu, di Universiti Al-Azhar. Saya masih ingat, sampai ke sekarang saya masih ingat. Nama Dr. Al-Ustaz Dr. Profesor Dr. Ahmad Ali Ajizi. Kaki dia ni agak, kaki dia tu dalam,
minta maaf lah, kaki bengkok sikit kan. Itu dia kaki dia kayu. Tapi dia boleh berjalan. Susah sikit lah. Dan dia meninggal sebelum umur pencing. Sebab dia kena barah otak. Dia Al-Azhar sponsor dia bagi buat pembedahan di England. Saya ingat lagi dia kata, setiap kali dia habis kuliah tu, dia senantiasa berdoa. Doa supaya orang yang hadir majlis ilmu dia tu, kuliah dia tu diberkati. Dan dia sering kali pesan, dia kata, kamu mungkin tak tahu, kamu hadir majlis ilmu, pergi kuliah, pergi tutorial itu, kamu tak tahu di mana keberkatan dia. Kalau kita kata kuliah sejam, tutorial sejam, kuliah 2 jam. Dalam 2 jam tu kamu tak tahu di mana akan ada keberkatan dia, saat keberkatan itu. Di samping antum tahulah, kan hadis menyebut mereka hadir majlis-majlis ilmu, taman syurga disifatkan sedemikian. Kamu tak tahu di mana keberkatan ilmu ada di kala itu. Tetapi berusahalah dalam tempoh itu untuk hadir, untuk dengar betul-betul, sebab kemungkinan insya-Allah keberkatan itu akan singgah kepada kamu. Ya, mungkin di 30 minit terakhir ataupun 20 minit terawal. Yang pentingnya kehadiran kita itu, kesungguhan kita itu, menghadiri majlis ilmu, hadiri kuliah dan pergi tutorial. Dalam istilah sekarang lah. Dan saya masih ingat setiap kali dia berdoa, di hujung dia akan menangis. Itu Dr. Ahmad Ali Ajizi rahimahullahu ta'ala. Sekadar perkongsian pengalaman yang lalu lah. Dan yang kelima, masa tak banyak dah ada ni. Tak apalah, kita laju sikit. Akhlak dan budi pekerti. Okay? Antum belajarlah. Antum tu contoh saja, bukan awak. Pergilah ke mana peringkat sekalipun, di dunia mana sekalipun, kalau sekiranya penghiasan akhlak dan budi pekerti yang baik tidak ada pada seorang penuntut ilmu, tak apa. Tak ada apa. Zero. Yelek. Tak ada apa. Okay? Yang keenam, kekurangan dan ketidaktahuan bukan halangan. Ini. Susahnya belajar. Kan? Dulu ada seorang ustaz, kalau tanya Tan Sri Syekh Ismail, bekas imam besar Masjid Negara tu ketika dahulu, dia masih ada sekarang, itu guru saya. Dia cerita, kelakar dia dah meninggal dah. So, ada seorang kawan dia dulu, kalau ketika berada di Mahat Tafiz, dia lah paling susah hafal. Orang hafal sejam dah ingat, dia hafal daripada lepas Zuhur, pukul 1 pagi. Pagi hari berikutnya baru dia ingat. Pukul 11 tutup lampu, dia pasal lilin. Susah nak ingat untuk hafazan depan ustaz, depan esok. Dia ingat, setiap hari dia ingat hafalan. Tapi susah. Jerit-perit dia cukup susah. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak muliakan orang yang sedemikian, kata Tan Sri Syekh Ismail ni, ketika dia belajar, kalau peperiksaan, dia senantiasa nombor 1. Tengok. Orang yang susah, orang yang payah, tidak semestinya dia akan ke belakang. Ya, kepayahan tu mungkin ada, kesusahan tu mungkin ada, tetapi kita tak boleh menjadikan dia sebagai satu batu blok yang besar, yang blok kita, yang halang kita daripada maju ke depan. Ada saja orang nak cari line internet tu, banyak pokok pun ada. Tapi rasanya itu tak akan sampai sedemikian. Yang ketujuh, peranan hafazan. Ya, belajar, betul. Taktik belajar ni kadang-kadang kita perlu faham. Ya, betul. Kadang-kadang buat nota. Ya, betul. Hafazan juga perlu. Ada benda yang perlu kita nak hafal. Apa dia? Quran, hadis, istilah-istilah ilmu ke. So, jangan malah nak menghafal. Okay? Kalau Quran dah dihafal, kalau saya nak sebutlah, kalau orang yang belajar Quran ni, bidang Quran betul-betul, dia hafal Quran betul-betul, saya tak pernah tengok lagi. Bukan bermaksud kita kata nak habuan dunia tu lebih daripada segalanya, tidak. Tapi rasanya tak pernah jumpa lagi orang yang menghafaz Quran ini, yang berkecimpung dalam bidang Quran ini, hidup dia susah. Tak ada. Tuhan akan jamin. Itu peranan hafalan, ya. So, tolong hafal. Yang ambil subjek pengantar kira ada hafazan, ataupun ambil subjek hafazan Al-Quran 1, subjek baru tu hafal. Selagi mana awak hafal dan ingat Quran dengan baik, jaga dia, insya-Allah Allah akan menjaga kita. Dan yang ke-8,
peranan menulis dan mencatat ilmu. Peranan menulis dan mencatat ilmu. Perlu ada catatan, perlu ada tulisan, perlu ada rekod, kan? Perlu buat assignment, ya. Assignment itu salah satu cabang dia lah, kan? Di samping kita nak nampak penayang markah tinggi, nampak A+, itu juga adalah proses nak mendapat ilmu. Dan apabila nanti kita telah ada ilmu lah, kalau dikatakan sedemikian, suatu masa kita akan mencatat balik dan kita persembahkan, berikan, kita salurkan ilmu itu pula kepada mereka-mereka ataupun masyarakat yang berkeperluan. Okey. Dan kita pergi sedikit kepada pengenalan ringkas Matan Syatibi. Matan Syatibi nama dia Hirzu Al-Amani Wajhut Tahani, dan dia dihasilkan daripada adaptasi kitab At-Taisir saya sebut tadi itu, dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia berjumlah 1173 bait syair. Baik, baru masuk kepada isu sebenar kita. Baik, yang pertamanya, Imam Asy-Syatibi meninggal pesan kepada kita dalam bait matan dia pertama, bada'tu bi bismillah fi nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ila. Dalam bait ini, para pelajar dikasihi sekalian, Imam Syatibi mengisyaratkan kepada kita ataupun memberi gesaan kepada kita bahawa apa saja kerja yang nak dimulakan. Kalau orang tu pekerjalah, kita sebagai profesi kita belajar, seorang penuntut ilmu, seorang siswa di universiti. Dalam apa sahaja gerakan kita nak bermula itu mesti dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebut nama Allah, menyebut lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ingat dahulu, mula-mula kita nak jejak kaki UKM, tapi sekarang ni tak boleh mari dengan fizikal. Mula-mula kita nak picik dalam online, nak daftar kita sebagai salah seorang pelajar setelah mendapat tawaran belajar di Fakulti Pengajian Islam sebagai contohnya. Di situlah sepatutnya ada nawaitu kita dengan nama Allah. Aku nak belajar supaya nanti aku benar-benar menjadi orang yang ikhlas dan menjadi seorang penuntut yang sebenar. Bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwala. Hingga ke Imam Syatibi memulakan bait matan dia itu dengan perkataan bismillah. Lafaz bismillahirrahmanirrahim. Okey? Baik, itu hadis ada menyebut kullu amrin. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqta. Setiap kerja ataupun urusan ataupun perkara yang ada faedah yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, dia aqta. Aqta ni maksud disebut oleh ulama qalilul barakah. Berkat dia tu kurang. Sering kali kita dengar orang tua kata ni kurang berkat, ni berkat tak ada. Ini lah. Okey? Dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang kedua, wasannaitu sallallahu rabbi ala ridha. Bagaimana Imam Syatibi mengisyaratkan, memberi pesan kepada kita, perkara yang kedua yang perlu ada dalam ilmu, ya, untuk memperoleh kesalam. Bagaimana kita jadikan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seringkali menyebut baginda, menyebut nama baginda, memberi selawat dan salam, dia juga merupakan, sebagaimana kita tahu, dia juga akan membawa keberkatan kepada sesiapa sahaja. Dia tu pekerja ke, pelajar ke, guru ke, ibu bapa ke, apa saja. Okey? Kemudian wa'atratihi thumma sahabati thumma man talahum 'ala al-ihsani bil khairi wubbala. Dalam bait ini, bait yang ketiga ini, Imam Syatibi juga menyebut selawat dan salam yang lengkap seharusnya juga dipanjat kepada sekalian ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in dan sesiapa saja yang mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana kita tengah buat itulah. Kan? Ini bagaimana susunan pesanan Imam Syatibi cukup cantik.
sallas daiman wa ma laysa mabdu'an bihi ajzamul ala. Dalam bait ini Imam Syatibi sekali lagi menunjukkan kepada kita perkara yang ketiga yang perlu ada dalam kamus seorang mukmin ataupun seorang pelajar. Apa dia? Rasa syukur kepada Allah. Annal hamdalillahi daiman. Senantiasa melahirkan rasa syukur. Kan? Dengan kita ada sekarang lah. Kan? Mungkin kalau kita nak bandingkan dengan orang yang lebih susah daripada kita. Ada orang, ada setengah, ya, telah ada pelajar yang tak mampu nak beli laptop pun. Kita mungkin berkemampuan nak beli laptop. Hak mahal lagi. Hak picit dengan tangan lagi. Kan? Dengan kemudahan yang ada, fasiliti yang ada, dengan segala, pemudah caraan yang ada, maka perlu ada rasa syukur nikmat atas kurniaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan syukur akan Allah Subhanahu wa taala tambah dengan lebih banyak lagi. Baik. Seterusnya pesanan beliau, wa ba'du fahablullahi fina kitabuhu fajahid bihi hablal ida mutahabbila. Maaf. Jika semuanya, kata Imam Syatibi, jika semua perkara di atas tadi dapat direalisasikan dengan baik, maka perkara yang seharusnya menjadi perhatian kita sebagai seorang penuntut ilmu dalam konteks itu ialah pertalian kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran Al-Karim. Subhanallah. Ya? Kekuatan kan? Keakraban kita dengan Al-Quran tu setakat mana? Baca tak Quran kita pada hari ini? Ya? Kita buka tak tafsir-tafsir Quran, kita hayati maksud-maksud dia 2-3 ayat pada hari ini. Ataupun benda tu berlaku pada bulan Ramadan sahaja. Kan? Subhanallah. Lepas tu kita sebut tadi kan, bukan saya sebut saja, hadis sebut sekian, Quran sebut sekian, ulama sebut sekian. Pertalian kita dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama, paling top sekali kita hubungan dengan Quran. Hiblal ida mutahabbila. Wahai ahli Quran, bersungguhlah kamu bernya dengan Quran itu untuk mempertahankan Islam daripada musuh-musuhnya. Ya, berbekalkan ilmu Quran, di samping kita menyebarkannya, suatu masa nanti kita juga akan mempertahankan kemurnian Islam itu sendiri. Apa kita nak bekalkan macam mana? Halo? Aziz? Boleh ya? Boleh Ustaz. Allah Akbar. Anda takut nyap semua. Tak ada Ustaz. Kami dengar Ustaz. Okey, tak apa. Sikit lagi ya. Boleh Ustaz, Baik. teruskan Ustaz. Wakhliq bihi idh laysa yakhluqu jiddatan jadidan muwalihi adal jiddi muqbila. Sekali lagi Imam Syatibi menyeru kita. Wahai pembaca Quran, jadikan kitab Quran dengan segala suruhannya sebagai akhlakmu. Ini nak berakhlak Quran kan? Nabi Muhammad SAW memang kita dah ma'ruf. Khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. So ini ajakan Imam Syatibi. Wasiat dia dalam proses memperolehi ilmu tadi itu, maka jadikanlah semampu mungkin Quran itu akhlak kita. Saya rasa saya tak perlu tunjuk lebih panjang lah, entum tahu bagaimana nak berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Tidak pernah ada rasa bosan. Idh laysa yakhluqu jiddatan. Tidak pernah rasa bosan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala walau banyak mana sekalipun diulang. Maknanya tidak akan ada dalam kamus seorang penuntut ilmu merasa jemu. Oh, malah nak pergi kuliah hari ni. Hari ni ada kelas tafsir, hari ni ada kelas Dr. Arif. Rasa malah pula. Kan? Itu sama tu.
So, tidak akan pernah ada rasa kebosanan, keboringan. Kita, nasihat saya lah, mungkin timbul cetusan begitu dari kadang-kadang kita. Tapi kita kena ingat, kita janganlah sangat melihat, ya juga orang menyampaikan itu. Tetapi yang perkara penting itu nak disebut ialah ilmu yang disampaikan itu. Kan? Perkara baik yang nak dikongsikan bersama itu. Seharusnya kita lihat dengan sebaik mungkin dan jangan ada perasaan jemu ataupun bosan. Kalau tidak, kita tak akan ke mana lah. Ya? Boleh lulus periksa, tak ada masalah. Periksa ni, sesiapa yang baca buku, insya-Allah boleh lulus. Tetapi, isunya, setakat mana ilmu yang nak kita muatkan dalam tabung dada kita, tabung ilmu kita itu, setakat mana kita, itu yang menjadi persoalan. Dan yang keduanya, kebarakahannya. Okay? Itu yang isu itu ataupun perkara itu masing-masing boleh jawab sendirilah. Kan? Nak lulus periksa, insya-Allah entum boleh lulus. Ini sering kali saya sebut kepada pelajar. Nak dapat tinggi, boleh dapat, insya-Allah berusaha. Tapi isunya tadi, tabung ilmu kita itu setakat mana dan kebarakahan dia itu setakat mana. Okay? Ia suatu kebenaran, bahkan sentiasa ada kesegaran pada lafaz dan maknanya. Semakin banyak baca Quran kan, semakin banyak baca Quran, semakin banyak kita ulang Quran, semakin banyak tadabbur Quran, semakin kita memberi semangat, semakin bersungguh. Bukan sebaliknya. Semakin banyak kita dah belajar, naik semester 1, semester 1 naik ke semester 2, tahun 1 naik ke semester 2, ke tahun 3, semakin bersemangat. Tapi ada juga kan, mungkin semester 1 dia tu, semangat dia tu lain macam. Kalau boleh buat kuliah 5-10 jam sehari pun tak apa. Tapi bila naik, minta maaf lah, bila naik semester 2, naik tahun 2 ke, lampu dia tu semakin malap, kurang minyak namanya. Ada yang sedemikian. So jangan ada sikap yang sedemikian. Kita lihat balik. Sebab antum belajar, penuntut ilmu ni, belajar fiqh ke, syariah ke, dakwah ke, Quran ke, usuluddin ke, semua belajar bab Quran. Bila belajar bab Quran, tak sepatutnya ada sikap rasa jemu. Okey. Kemudian Imam Syatibi menyebut, wa qari'uhul mardiyyu qarra misaluhu kal utruji halaihi murihan wa mukila. Ini Imam Syatibi sebut, orang baca Quran dan beramal dengannya akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang baca Quran, penuntut ilmu Quran, yang beramal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia iktibas daripada hadis yang menyebut hadis yang menyebut masalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran mislu utrujah. Orang yang baca Quran, seorang mukmin yang baca Quran seperti buah utrujah. Rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Buah utrujah ni bau dia cukup wangi dan rasa dia cukup enak. Menghasilkan bau yang harum. Macam durian musangking gamaknya kot. Tapi durian musangking pun ada orang tak suka. Dan rasanya sedap. Itu mafhum hadis. Begitulah juga pembaca Al-Quran yang beramal. Ia juga seorang yang baik, mulia pada bacaannya, ilmunya, amalannya, dakwahnya dan jihad dia dengan Al-Quran. Subhanallah. Kan? Baik. Berikutnya, dan habislah, huwal murtada amma idza kana ummatan wa yammamahu dhillur razadati qanqala. Pelik-pelik bunyinya. Dia ada makna sendiri. Pembaca Quran yang mukhlis menurut Imam Asy-Syatibi dan sekaligus memberi pesan kepada kita akan menjadi umat yang terhimpun padanya seluruh sifat yang baik yang terkandung dalam Quran. Seolah-olah sifat ketenangan yang didambakan, dikehendaki oleh membaca Quran adalah merupakan suatu kebanggaan dengannya.
Dan dia umpamakan ketenangan, kedamaian, keheningan itu seumpama sebuah bukit yang besar yang kelihatan aman, damai dan tenang. Macam tu pergi kaki bukit lah kan. Ada rumputnya yang cantik, pemandangannya indah, tak dengar suara-suara bising, dengar suara burung sahaja, kan? Ataupun suara beruang. Depan tu ada tasik, rasa damai, kan? Jiwa rasa tenang, stres boleh hilang. Begitulah seumpamanya orang yang berkawan ataupun yang senantiasa mendambakan Al-Quran itu berada di sisi dia. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oleh kerana masa tak ada banyak, saya nak pindah pergi kepada halaman yang ke-6, batan. Wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Dalam bait ini Imam Syatibi menegaskan Quran adalah khairu jalis. Apa maksud dia? Quran adalah sebaik-baik teman. Yang akan berbanding dengan setiap Muslim tanpa pernah adalah sejemu dengan ungkapan dan pembacaan dia. Quran adalah sebaik-baik teman dan orang yang hendakkan kepada itu dia akan senantiasa berlumba-lumba sebenarnya. Tak pernah ada rasa jemu dengan ungkapan dia dan pembacaannya. Baca buku rujukan kan, baca ulumul Quran itu ilmu Quran dah kan tu. Baca buku hadis, beri nota yang diberikan, bahan yang diberikan oleh pensyarah, rumusan yang diberikan oleh pensyarah, PowerPoint yang diberikan oleh pensyarah. Setiap kali diulang bacaannya oleh pembacanya, setiap kali itulah akan bertambah kecantikan, keindahan dan keagungan Al-Quran. Okey, perkara yang berikutnya di bawah itu sampai ke akhir, dia lebih bersifat kepada kelebihan lah. Kan? Pertamanya apa? Hunalika yahnihi maqilan wa rawdatan wa min ajlihi fi zirwatil izzi yujtala. Imam Syatibi kata, orang yang suatu ketika dahulu jadikan Quran itu sebagai sebaik-baik peneman dia, belajar menuntut ilmu, bersumpah ilmu, Quran akan datang mengucap tahniah kepada pembacanya di alam kubur, di tempat rehat yang indah. Ia semua sebagai di samping dia akan olihi kedudukan fi zi yujtala. Dia akan memperolehi kedudukan di tingkatan yang tinggi dalam syurga yang berkekalan di hari yunashidu fi irdaihi, itu akan bersungguh-sungguh memohon. Itu Imam Syatibi sebut sedemikian. Quran akan bersungguh-sungguh memohon kepada Tuhannya agar ia meredai pembaca Al-Quran yang beramal dengannya dan serta menganugerahkan balasan pahala yang besar. Okey. Akhir sekali saya nak mutamasikan mujillan lahu fi kulli halin mubajjila hani'an mari'an walidaka alaihima malabisu anwar minat taji wal hajli 'inda jazaihi ahlullahi was safwatul mala. Maksud dia ataupun wasiat dia, Imam Syatibi menyeru kepada kita sebagai penuntut Al-Quran, baca Quran, berpegang dengan Quran, lakukan suruhannya, jauhi larangannya, agungkan Quran dalam apa situasi. Dan hadis Allah Ta'ala akan memakai sebuah mahkota kepada kedua ibu bapa orang yang menjadi hamil Al-Quran itu. Cahaya dia lebih terang daripada cahaya matahari. Dan Imam Syatibi mengatakan
Kalau begitulah balasan kepada ibu bapa hamil Al-Quran dengan kemuliaan dan syafaat yang begitu hebat, maka bagaimana sangkaan kamu, bagaimanakah pikiran kamu terhadap anaknya itu yang merupakan hamil Al-Quran yang beramal dengannya. Kalaulah ayah dan mak kita dianugerahkan sedemikian, dengan sebegitu hebat, dengan sebab barakah Quran, maka bagaimanakah dengan kita ini sebagai orang yang menjadi hamil Al-Quran yang sebenar, maka sudah tentulah akan mendapat kemuliaan yang lebih-lebih lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir sekali, Imam Syatibi menutup dalam, dia tak habis lagi, tapi dalam bahagian wasiat dia itu, alaika biha ma ishta fiha munafisan wa bi' nafsaka dunya bi anfasiha al-ula. Wahai ahli Quran dan pembaca Quran, sentiasalah bersifat dengan sifat Al-Quran selagi mana engkau masih di dunia, bersungguh-sungguh dan berlumba-lumbalah. Dia sebut begitu. Fiha alaika biha ma ishta fiha munafisan. Okay. Ma ishta biha munafisan itu bermaksud berlumba-lumbalah kamu dengan orang lain untuk memperolehinya. Ini konsep ataupun pesanan yang amat, antaranya juga amat berkait kita dengan sebagai penuntut ilmu. Kita mendampingi Quran, belajar ilmu Quran, menjadi penuntut ilmu Quran, bersungguh dan kita berlumba-lumba untuk mendapat ilmu. Wa bi' nafsaka, tukarlah, jual tapi tukarlah jiwamu itu dengan kehendak kemahuan dirimu yang hina. Kalau ada perasaan-perasaan yang di sebalik menuntut ilmu tu nak mendapat habuan yang bersifat keduniaan semata-mata, tukarkanlah balik. Jualkan dia, buang dia dengan kita gantikan bi anfasihal ulia, iaitu dengan hemah yang tinggi dan amal yang soleh yang boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah ta'ala. Okay, saya rasa sampai itulah sejam dah ni, lebih. Banyak lagi nak sampaikan tapi rasanya cukup itu sajalah. Okay. Saya mohon maaf kalau ada kesilapan. Yang baik itu, yang menarik, yang hebat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kurang dan teramat kurang itu daripada kita, hamba Allah Ta'ala yang serba-serbi kekurangan. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini secara maya begini boleh memberi manfaat, boleh memberi motivasi, boleh memberi apa kita kata sokongan untuk menguatkan semangat kita, jati diri kita sebagai seorang pelajar. Antum seorang penuntut, seorang pelajar, kami yang bercakap ni pernah belajar dan sekarang pun masih belajar pun sebenarnya. Kita masih belajar belaka. Mudah-mudahan yang dikongsikan oleh Imam Syatibi sebenarnya, saya hanya sekadar menyebut sahaja. Imam Syatibi rahimahullah ta'ala telah meninggalkan kita dan pesanan-pesanan beliau cukup relevan, yang ada kaitan dengan kita sebagai penuntut ilmu Al-Quran, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada soalan? Kalau tak ada, kita tamat saja. Setakat ini masih tiada soalan lah, Ustaz. Kalau tak ada, kalau ada kemudian pun tak ada masalah. Perkongsian itu hanya kita akan bersifat berterusan. Bolehlah. Okey. Okey, terima kasih. Jadi terima kasih kepada Dr. Sabri. Terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian pada kali ini. Banyaklah yang dapat diperolehi. Salah satunya yang menarik saya ialah bagaimana cara ulama terdahulu dalam menuntut ilmu. Moga-moga para pendengar, para penonton boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan sekarang. Itu daripada saya. Mohon 1000 kemaafanlah sekiranya ada kekurangan dan kesilapan daripada kami. Tidak mahu mana-mana pihak terasa. Moga ialah saling beramal sesama kita. Sekian daripada kami.
Maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.